Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bahawasanya akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan dia akan sesuatu. Maka barang yang didapat akan dia oleh akal, iaitu terbahagi ia atas 3 bahagi. Pertama, barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata, padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Maka dinama akan dia wajib. Seperti wajib khidam bagi Allah Ta'ala dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirin. Keduanya, barang yang didapat akan dia oleh akal akan tiadanya semata-mata, padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali, iaitu dinama akan dia mustahil. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala dan tiada mengambil lapang bagi jirin pada waktu wujudnya. Ketiganya, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini, maka iaitu dinama akan dia harus. Jadi kita petang ni nak bercakap berkaitan hukum akal. Hukum akal. Jadi kita kenal dulu apa makna hukum. Hukum ni disebut oleh ulama isbatu amrin bi amrin au nafyu anhu. Mengisbatkan satu perkara bagi satu perkara, mengisbatkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan, atau menafikan dia. Isbat ni tetap, nafi ni tolak. Ya ke tidak, betul ke salah, wajib ke mustahil, sah ke batal. Itu makna hukum. Isbat atau nafi, terima atau tolak. Itu dinamakan hukum. Hukum ni dia ada 3. Hidup kita kena pakai 3 hukum ni. Ya. Pertama, hukum akal. Ni yang kita nak bicara petang ni. Ini saya tak perlu panjang lah, sebab kita memang nak bicara dia. Yang kedua, hukum syarak. Yang ketiga, hukum adat. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Jangan terbalik. Kalau terbalik, dia silap. Contoh kan, hukum adat. Kita lapar nak buat apa? Tentu kita nak makan kan? Bila lapar, kita makan. Bila kita makan, kenyang tak? Kenyang. Makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Makan kenyang, makan kenyang. Berulang kali kita makan kenyang, makan kenyang. Maka adat, hukum adat, ada makan, ada kenyang. Apa yang mengenyangkan kita? Pasal makan lah. Makan ke mengenyangkan kita? Kalau kita iktikad, makan tu bagi kenyang, nasi tu bagi kenyang, silap. Yang mengenyangkan Allah. Kalau kita iktikadkan makanan mengenyangkan, itu silap di bidang akidah. Sebab ada orang makan tak kenyang. Makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Itu dia cerai gini, dia talak 3. Nak balik tak boleh. Yang orang panggil gila talak. Kan? Pisau memutih. Kerat putih, kerat putih, kerat putih. Itu hukum adat saja. Kan? Bukan pisau yang memutihkan, Allah yang memutihkan. Ya, bukan pisau.
Allah tunjuk bukti yang pisau tak boleh bagi putih. Seperti pisau yang digunakan oleh Nabi Ibrahim sembelih leher anak dia. Tak boleh bagi putih. Jadi yang memutihkan tu Allah. Allah jadikan hukum tu sebagai adat untuk memudahkan kita. Kita nak bersiang ikan, kan? Ambil pisau, nak potong, kan? Kalau pisau tu sat putih, tak putih, kita pun susah hati. Allah jadikan hukum adat untuk kemudahan kita. Kan, garam masin. Garam makan masin. Kalau garam sat masin, sat manis, sat tawak, kita boleh jadi penin. Banyak mana nak buat garam dalam bulan kita. Jadi Allah jadikan sebagai hukum adat untuk kemudahan kita saja. Ya. Macam bapi tak membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi bila kita cuba bakar hangus, maka hukum adat bakar hangus. Tapi sebenarnya yang menghanguskan tu bukan api, tapi Allah. Pasal Allah bersifat kuasa, bersifat kudrat. Kudrat ni maknanya memberi berkat. Yang lapar Tuhan boleh bagi kenyang. Yang kenyang Tuhan boleh bagi lapar. Yang melapak, yang mengenyang, menyehat, menyakit, menyehat, menghidup, memati, semuanya Allah. Bukan ubat. Kita disuruh makan ubat. Kalau kita sakit cari ubat. Tapi kita tak boleh iktikadkan ubat yang menyembuhkan. Kalau ubat yang menyembuhkan, siapa sakit makan baik, tapi ada orang makan baik, ada orang makan tak baik. Tidak? Jadi menunjukkan ini semata-mata adat saja. Satu lagi hukum syarak. Hukum syarak ni hukum daripada Allah Ta'ala untuk kita ni. Hukum tu mai daripada Allah yang dibawa oleh Nabi SAW kepada hamba-hamba dia melalui lidah Rasul. Yang bawa ni Rasul, untuk memberi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Jadi hukum syarak ni hukum datang daripada Allah. Hukum datang Allah, kita kena terima. Jangan pakai akal. Akal tak boleh pakai hukum syarak. Tak boleh fikir. Kita tak boleh mampu nak fikir. Pasal apa sembahyang subuh pukul 6? Apa salah pukul 7 ke 8? Panas sikit pukul 7 ke 6 ni nak mandi ke nak ambil wudu payah. Siapa yang hukum tu? Allah Ta'ala. Hukum tu kita tak boleh guna akal. Nak pakai akal kita tak jumpa. Macam kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib ada kuliah. Tengah duduk kuliah kita terkentut. Sat lagi kita nak sembahyang isyak. Bila terkentut nak sembahyang kena ambil wudu. Kan? Akal boleh fikir tak pasal apa kentut di punggung, tetap nak basuh muka. Ada orang ambil wudu basuh punggung. Kentut di punggung tapi basuh muka. Hang fikir sampai sudah tak jumpa. Pasal apa maghrib 3 rakaat? Pasal apa lohor 4 rakaat? Pasal apa asar 4 rakaat? Ini bukan ruang akal untuk fikir. Yang ni ruang bidang hukum syarak. Ini hukum datang daripada Allah, kita terima saja. Faham tak? Yang ketiga hukum akal. Hukum akal ni memang kita boleh fikir. Tuhan tu ada. Betul ke Tuhan ada? Kita fikir lama-lama kita jumpa memang Tuhan ada. Apa dia? Dalil-dalil. Bukit, bukau, gunung, gandang semua ni dalil menunjukkan adanya Allah. Jadi kita guna akal untuk hukum akal. Jangan guna akal untuk hukum syarak. Syarak tak ada, kita terima ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman, kan? Bila disuruh, diajak supaya mereka itu berhukum dengan hukum yang didatangkan oleh Allah, hukum yang dibawa oleh Rasul, mereka kata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu cara kita dengar, taat, terima hukum Allah. Sebab hukum ni hukum syarak. Hukum akal, akal kita cuma boleh berfikir berkaitan, makna kata hukum akal. Bidang kita nak fikir ni hukum akal. Wajib, mustahil, harus. 3 benda ni saja. Nah, insya-Allah. Jadi kata musannif rahimahullah taala, ya. Kata musannif tuan guru kita, Tuan Husin, dia kata di sini, ya, itu dia.
bahwasanya akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan dia akan sesuatu. Akal ini salah satu makna kata alat ataupun anggota yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan sesuatu. Selain pada akal, kita ada yang lain lagi untuk dapat. Macam kita kata kita ada mata, kita boleh dapat tengok dulu warna apa, merah ke hijau ke, kita dapat merah, hijau, kuning, besar, kecil, terang, gelap. Kita menggunakan alatnya mata, kan? Satu lagi kita ada telinga. Telinga ni kita boleh dengar, kita boleh kesan. Suara tu orang perempuan ke lelaki-lelaki kan. Assalamualaikum, salam, mai lah naik Pak Mat kata. Ya lah. Macam mana hang tahu dia Pak Mat? Ni telinga dengar, tercam suara dia. Kita dapat sesuatu dengan telinga, panca indera, panggil hawas, panca indera. Kita dapat dengan lidah. Dengan lidah tu kita dapat manis ke, masin ke, pedas ke, tawak ke. Itu kita dapat melalui lidah. Jadi kita dapat melalui tangan sentuhan. Kan? Kita pegang, kita tahu panas ke, sejuk ke, kasar ke, lembut. Selain daripada telinga, mata, kan, apa nama ni, tangan, lidah, kita ada satu lagi alat yang boleh kita kesan sesuatu, iaitu dinamakan akal. Kan? Akal ni satu yang ajaib. Kan? Satu benda anugerah Allah yang cukup kita ajaib. Saya baru ni ada orang telefon saya. Assalamualaikum, ni Dik ke? Di kampung saya orang panggil Dik. Saya, alah ni siapa dia? Aku ni bakar. Bakar. Hai, bakar mana pula ni? Bakar duduk kat ni dah duduk Bangkok lah, kampung masjid ni cerita pak dia nama Mat Kelin lah apa tu. Aku kecil-kecil rujai apa? Buah undi aku undi orang panggil. Undi yang bulat-bulat tu, di luar tu ada apa macam lengar kan. Undi apa dia kata bengkang Jawi. Dia tak mai. Dia duduk agak-agak gitu lah. Lepas dia tak telefon, jenuh fikir, dia main balik tu. Cerita tu masa tu umur saya 6 tahun, 7 tahun. Lah ni kita dah 68, 60 tahun dulu punya cerita. Punya tarik balik dia ingat tu. Tarik ingat. Oh dapat ingat. Oh dia duduk rumah tepi bukit. Sebelah rumah dia rumah Mak Asa. Mak Asa ni anak dia nama Mak Kok. Semua. Telefon balik. Betul lah tu orang kata. Jadi akal tu dia boleh tarik 60 tahun punya cerita, dia boleh ingat balik. Itu maknanya dia boleh mengesan sesuatu. Ini akal ciptaan Allah Ta'ala. Tapi jangan memang bila kita kenal stroke, kita lupa habis. Jangan nak tarik balik lah kan. Jadi akal ni alat yang dicipta oleh Allah, kena guna dengan sempurna. Sebab itu dilarang kita minum arak. Yang memabukkan, boleh menghilangkan akal, merosakkan akal. Di akal ni mesti digunakan dengan sebaiknya. Berfikir, aku ni nak mati, lepas mati aku jumpa apa, dalam kubur ada apa. Fikir benda-benda yang macam tu. Aku ni Tuhan bagi nikmat, kesihatan, alhamdulillah. Kalau aku sakit macam mana? Kan? Dan ni banyak orang kena sakit buah pinggang, kena dialisis, cucuk sana cucuk sini, punya seksa. Nak cuci buah pinggang 2 hari sekali, 2 hari sekali. Orang pula ada sakit jantung, tengok pula orang sakit jantung. Kawan saya baru ni 60,000. Nak buah apa benda lah jantung kata 60,000. Allah. Lepas tu satu hal, jantung satu hal. Yang kedua makan ubat. Dia kencing, dia kata ustaz, hari-hari kencing kap, 5 minit kencing, 5 minit kencing. Kita sihat, tak ada apa. Tak terfikir kita nak syukur nikmat Allah Ta'ala. Kita fikir. Dia akan main benda yang elok. Ni kita nak guna akal kita sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Jadi kata Tok Syekh kita ni yang dikatakan akal itu ya bermula akal itu setengah ni bukan 1/2, sebahagian. Dia ada hawas yang 5 ni dia satu daripada 5. Mata, telinga, lidah. Jadi akal ni salah satu daripada alat anggota yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu dia.
yang didapat dengan dia akan satu maklumat. Kan? Satu maklumat betul ke salah? Kan? Betul ke salah? Kan? Wajib ke mustahil? Kan? Ada ke tak ada? Dia dengan akal itu dia boleh dapat, dia boleh buat satu keputusan. Itu dia. Kata musannif, maka barang yang didapat akan dia oleh akal itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Akal ni tikak macam mana? 3 ya. Tak boleh lebih. Tikak lagi mana pun. Akhirnya dia akan dapat jawapan salah satu daripada 3. Macam ni cerita. Ustaz, awak tadi ustaz saya nak mai ke pondok ustaz tu, saya tengok ular tu besar ular ustaz tu, besar pada batangnya. Ular tu buat apa? Dia bergerak ustaz. Dia bergerak. Kita tanya lah tu. Betul lah tu kan. Lepas tu mai seorang lagi. Ustaz, saya tengok ular tu ustaz, dia jumpa tepi jalan tu besar sungguh. Ular tu buat apa? Dia diam ustaz. Seorang kata bergerak, seorang kata diam. Kita nak hukum apa? Akal kita nak kata apa? Boleh jadi tak? Pasal ular ni kadang-kadang dia diam. Dia tidur, dia diam lah. Dia makan kenyang, dia diam lah. Dia tidur. Kadang-kadang dia bergerak. Gerak pun boleh jadi betul, diam pun boleh jadi betul. Mai seorang lagi. Ustaz, awak, saya tengok ular tu besar. Oh, dia buat apa? Bergerak pun tak, diam pun tak. Ular apa? Boleh habaq kat saya tak? Satu benda di muka bumi Allah ni, gerak pun tak, diam pun tak. Apa dia? Mana ada? Kita kata mustahil. Mustahil. Orang kata kat kita, ni kan, mak saya ustaz tua pada saya. Tentu nak kata apa? Mak tua pada anak. Wajibkah, mustahilkah, harus? Wajiblah. Mana ada mak tua pada anak, mak muda pada anak? Wajib. Anak tua pada mak, mustahil lah. Itu mustahil. Jadi yang nak hukum wajib ke, mustahil ke, harus ke, ini namanya akal lah. Lepas tu dalam kita matan Mubarahin, innal hukmal akhli yanhasiru salah satu aksam. Kata tu kena hafal tu. Tak hafal belayar rehai kena pala apa. Yang ni tak hafal tak guru balik rehai. Cengih urus saya. Kami duduk di rumah hafal sungguh, tak hafal mampu. Innal hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsam. Bermula hukum akal itu terhimpun ia atas 3 bahagi. Jadi hukum akal ni ada 3. Ingat tu, tak lebih tak kurang. Hukum syarak berapa? Hukum syarak 5. Wajib, mustahil. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu dipanggil syarak taklifi. Syarak taklifi. Wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Haram kita buat berdosa, tinggal dapat pahala. Kan? Kemudian tu dia ada sunat buat dapat pahala, tinggal taklah berdosa. Kemudian makruh tinggal dapat pahala, kalau kita buat taklah berdosa. Harus buat pun tak ada pahala, tak ada dosa, tinggal pun tak apa. Itu syarak taklifi. Di sana ada pula syarak wadai. Syarak wadai. Syarak wadai sebab syarat sah manik batal. Dia ada 5 juga. Dia tiap syarak taklifi itu dia ada sana syarak wadai. Contoh kita kata wajib sembahyang. Kan? Dia ada sebab. Sebab apa wajib sembahyang lohor? Kerana gelincir matahari. Kan? Sebab syarat. Dia ada syarat-syarat nak sah wajib tu. Syarat wajib. Syarat wajib bila makna seorang tu, makna kata dia tu dah balik. Kan? Seorang tu berakal.
seorang tu tak gila, semua dia ada syarat wajib. Kemudian ada pula manik dia. Bukan kata wajib, mana kita kata wajib sembahyang tu sentiasa wajib tak. Kalau ada manik, manik ni yang menghalang wajib. Umpama orang perempuan yang datang haid atau nifas, walaupun sembahyang zuhur tu wajib, tapi bila dia datang haid, datang nifas, haid nifas tu dia panggil manik yang menghalang wajib tu, dia jadi tak wajib. Kan? Sembahyang zuhur ada sebab dia, sebab gelincir matahari. Kalau matahari tak tergelincir, mana wajib? Takkan malam pun wajib lohor. Hang sembahyang zuhur dekat malam buta, mana ada sembahyang zuhur? Dia datang wajib tu bila gelincir matahari. Sebab sah manik batal. Boleh batal. Sembahyang tu boleh batal dengan sebab-sebab tertentu. Kan? Itu dia. Jadi hukum akal ni dia kata ada 3 bahagi. Pertama, barang yang mendapat akan dia boleh akal. Akal fikir dia dapat satu keputusan, satu hukum. Dia kata apa? Ada semata-mata. Bila kata-kata ni dia kata ada, mesti ada. Kan? Benda ni betul. Kan? Benda ni betul. Benda ni wajib, mesti ada punya. Kan? Kan? Bila orang berlaku ataupun disebut begitu, maka dia hukum ada, mesti ada, mesti betul. Kan? Bila ada benda tu, padahal tiada menerima ia nafi sekali-kali. Nima nafi tu tak ada. Contoh dia kata, tadi contoh mudah faham, pak tua pada anak. Pak tua pada anak. Mestilah. Mana boleh pak muda pada anak? Jadi pak tua pada anak tu menerima ada semata-mata. Statement tu makna kata yes, betul. Pak tua pada anak, itu maknanya menerima subut, menerima ada semata-mata. Kan? Itu dinamakan wajib. Dan tidak menerima nafi sekali-kali. Tak boleh menafikan bahawa pak tu tua pada anak. Nak nafi tak boleh. Bila nafi tak boleh, menerima ada semata-mata, itu dinamakan wajib. Adanya Allah Ta'ala, mestilah Allah tu ada. Kan dia kata itu. Tak menerima lawan dia, kata Tuhan tu tiada. Mana boleh tak ada. Mana tidak menerima nafi sama sekali. Yang diterimanya ya, ada. Itu dinamakan wajib. Itu dia. Ya. Tidak menerima nafi sekali-kali. Itu dia. Maka dinamakan akan dia wajib. Kalau ni nama wajib. Bila orang kata kita buat keputusan ada, itu makna wajib lah. Tak terima tiada, mustahil. Kan? Tak terima ada tu. Tak menerima ada semata-mata. Contoh dia nak bagi kita, senang kita faham, seperti wajib khidam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu khidam, bersifat khidam. Zat dan sifatnya khadim. Mestilah. Mana boleh Tuhan tak khidam? Contoh kan. Itu dinamakan wajib. Khidam tu wajib bagi Allah Ta'ala tu khidam. Kita terima khidam dia tu. Dan tak terima baharu. Khidam lawannya baharu. Kalau kata Allah tu baharu, akal tak terima. Yang akal terima, Allah semata-mata qadim atau khidam. Itu dia. Dia buat contoh lagi satu. Dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Tahu tak jirim? Jirim ni macam ni jirim lah ni. Bangku meja ni semua jirim. Bumi langit semua jirim. Kita ni dipanggil jisim. Kita ni ada urat, ada kulit, ada apa semua. Itu jirim, jisim. Jirim batu, kaca, besi, semua panggil jirim. Ni jirim. Tiap-tiap jirim, dia ambil lapang kadar zat dia. Diri dia ni, dia kena ambil lapang. Macam kita kan, duduk dalam ni.
Berapa orang boleh isi? 30 orang. 40 orang. Kalau 50 orang, 100 orang. Boleh sendat 100 orang dia. Pasal tiap-tiap orang tu ambil satu ruang. Berapa kaki padu untuk diri dia. Ikut badan dia, banyak tu lah dia ambil. Tiap-tiap jiran mesti mengambil lapang. Mengambil ruang tempat dia duduk. Macam kita banyak ni, berapa kita ramai orang, berapa boleh isi. Kalau dewan ni besar, lagi ramai boleh isi. Dewan kecil, sikit je boleh isi. Pasal tiap-tiap orang mengambil lapang. Di atas muka bumi ni, apa pun bentuk makhluk Allah, semua ambil lapang. Kita ada tanah. Kita boleh tanam sawit, berapa batang? 1 ekar. Kita katalah 1 ekar, kita boleh tanam 100 batang. Kalau 2 ekar, 200 batang. 3 ekar, 300 batang. Sebab tiap-tiap pokok ni ambil lapang, ambil ruang. Ruang duduk dia tu dipanggil ambil lapang. Bila orang kata tiap-tiap jirim ni mengambil lapang, mestilah. Mana ada jirim tak ambil lapang? Dia mesti ambil lapang, dia perlukan ruang tempat dia duduk. Itu contoh. Untuk mudah kita faham, maka ulama bahagikan dibahagikan wajib ni kepada 2 perkara. Pertama, dia panggil wajib yang berbentuk nazari. Yang kedua, wajib yang berbentuk idtirari. Nazari satu, idtirari satu. Nazari ni kena fikir. Idtirari tak gaduh fikir. Yang kata nazari ni kita fikir, kita buka Quran, buka hadis, buka kitab, akhirnya kita kata wajib. Wajib adanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada. Kita nak ukur apa? Wajib. Macam mana hang kata wajib? Kita mula bagi hujah. Alam ni. Mana boleh alam ni ada kalau tak ada orang yang buat? Tiap-tiap benda apa pun mesti ada orang yang buat dia. Kita tengok satu lukisan, kita pergi rumah kawan, tengok satu gambar di tepi dinding dia. Cantik lukisan dia. Apa yang terfikir pada pemikiran kita? Mesti ada orang lukis. Ya tak? Ini siapa lukisnya? Cantik semua. Dia akan tanya, siapa lukis? Dia takkan terfikir dalam fikiran dia, lukisan ni jadi sendiri, tak ada siapa lukis. Oh, lukisan ni tak ada orang lukis tu. Otak tergeliat orang kata. Otak tak pandai betul. Dia mesti terfikirnya. Lukisan mesti ada orang lukis. Kita pergi rumah kawan tengok ada rumah dia cantik. Siapa tukang ni? Dia akan tanya, mesti ada tukang buat rumah ni. Tak ada siapa buat. Hantar, tukang tak ada. Dia jadi sendiri. Dia otak tak pandai betul. Dia tak? Ini rumah pun mesti ada orang buat. Lukisan pun mesti ada orang lukis. Takkan alam macam ni punya hebat, tak ada orang yang menjadikan dia. Kita cuma akan boleh fikir teratur ya. Mesti ada pencipta, mesti ada Tuhan yang buat. Siapa Tuhan? Yang tu cerita lain lah. Allah hantar Nabi, Rasul-Rasul untuk cerita kat kita yang cipta alam ni Allah. Tuhan kamu Allah. Kita cuma boleh fikir mesti ada pencipta, mesti ada Tuhan. Sebab itu kita tengok semua agama, semua kata ada Tuhan. Cuma dia percari Tuhan betul tak betul lah. Cina cara Cina, Hindu cara Hindu, orang duduk dalam hutan apa, orang asli cara orang asli. Tapi semua yakin ada Tuhan. Jadi akal fikir mesti ada Tuhan. Wajib ada Tuhan. Adanya Tuhan tu wajib. Siapa Tuhan? Itu Allah hantar Nabi mai cerita kat kita pula. Mai cerita kat kita Tuhan kamu Allah. Jadi makna kata itu wajib tu panggil wajib nazari. Wajib nazari. Nazari ini makna nazar. Yang kena fikir, kena renung. Wajib nazari namanya. Yang tu kena belajar. Adanya Allah, qidam, baqa, kan? Qidam, baqa, mukhalafah, khudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar. Yang ni semua nazari. Kena nazar, kena renung, kena belajar, kena fikir. Satu lagi tak payah fikir. Kan? Macam kita buat contoh tadi, pak tua pada anak. Hang nak kata apa kalau aku kata pak tua pada anak? Nanti aku tak balik buka kitab kan. Ketika pak tua pada anak,
Mana ada lagu tu? Kan? Mak hang perempuan kan? Mesti lah. Takkan buat aku jantan. Wajib mak kita tu perempuan. Yang tu tak payah fikir mana. Itu panggil wajib idtirari. Cara darurah, cara spontan kita boleh jawab. Kan? Kita boleh jawab. Menantu tua pada pak mentua. Hampa nak kata apa? Menantu tua pada pak mentua. Kita pergi makan kenduri. Lepas tu balik tengah jalan, jumpa kawan habis belah. Aku makan kenduri entah. Pergi makan kenduri ada berita apa? Hantar pak mentua dia menantu tu, mengantin tu tua pada pak mentua hantar. Nak kata apa? Menantu tua pada pak mentua. Wajib. Kalau wajib semua menantu tua mana ada. Ada setengah muda. Nak kata mustahil, mana boleh. Ada benda tu ada. Pak mentua saya semua muda pada saya. Pak mentua saya muda pada saya. Semua pak mentua saya muda pada saya. Kan? Jadi bila orang kata menantu, makna kata tua pada pak mentua, kita kata harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Nak kata wajib, mana ada semua lagu tu. Nak kata mustahil, ada. Jadi nak kata mustahil pun tak boleh, nak kata wajib tak boleh, kita kata harus. Itu harus bangsa daruri. Wajib yang dikatakan wajib daruri tadilah. Pak tua pada anak mestilah. Kan? Mak tua pada anak mestilah. Anak muda pada pak mestilah. Itu wajib bangsa daruri. Tak payah fikir panjang-panjang. Itu satu kita dapat dah. Wajib ada dua no. Wajib daruri, wajib nazari. Dua. Baik. Maka kata musannif rahimahullah taala lagi jadi mengaji tauhid ni gitulah. Jadi kita lama pening. Dia jadi pening. Ada seorang tu ustaz tu, saya tak faham lah ustaz. Lama-lama faham sendiri lah. Dia kata dia pun tak kerti nak cerita lah. Nak cerita tak kerti lama-lama dia tak faham sendiri lah. Dia kata. Dia payah, dia ada ni sikit. Kan? Dan kedua, ya, didapat akan dia oleh akal, tiada semata-mata. Bila orang cerita kat kita, satu benda tu mai pada kita, kita kata mana boleh. Tak. Tiada semata-mata. Tak boleh mengarut. Mana ada. Kan? Mana ada. Kan? Macam orang kata, dia kata, hantar aku tengok budak tu, dia tua pada mak dia. Mana boleh. Mana boleh tu mustahil. Tak terima di akal. Benda tu tak boleh terima pada akal. Tiada menerima adanya anak tua pada mak. Akal tak terima. Contohnya Allah Ta'ala ni lemah. Akal tak terima. Kalau Tuhan lemah, macam mana nak buat alam ni? Jadi itu namanya mustahil. Akal tak boleh terima. Makna kata akal yang kedua tadi ni, ya, tiada didapat akan dia oleh akal. Dia kata tiada semata-mata. Akal hukum tak ada. Tidak. Mustahil. Mana boleh? Aku tak terima. Itu namanya mustahil. Akal tak boleh terima. Macam mana pun. Kan? Akal tak boleh terima. Saya dulu ni, duduk dalam kem tahanan. Dia pun keluar berhujah dengan saya. Apa yang dia sebut tu memang tak masuk akal. Dia kata mana boleh. Encik dia kata. Dia tunjuk. Ni cawan. Encik nak suruh saya kata ni bola. Boleh terima. Ni bola. Bola apa cawan? Dia gelap. Jadi akal kita tak boleh terima. Jadi kita orang yang ada prinsip, benda yang tak betul kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Ya. Orang kata kita contoh kan, hukum Allah Ta'ala dah tak sesuai.
Zaman sekarang ni, hukum Allah dah tak sesuai. Tuan-tuan nak kata apa? Kita nak kata apa? Mana boleh hukum Allah sesuai? Kalau hukum Tuhan dah tak sesuai, maka Tuhan tu tak pandai buat. Tuhan tu bodoh. Kalau Tuhan bodoh, dia boleh ke buat alam macam ni hebat? Mana boleh. Tuhan mesti bijak, mesti bersifat ilmu. Kita bagi hujah-hujah kat dia kan. Mustahil ni barang yang tak diterima pada akal. Akal tak boleh terima kita benda tu ada. Itu namanya mustahil. Nah, itu dia. Ya. Kedua tadi ni, barang yang didapat akan dia oleh akal tiada semata-mata. Padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali. Subut ni tetap ada. Ada benda tu akal tak terima. Ada bodohnya Tuhan, akal tak boleh terima. Adanya lemah Allah Ta'ala, akal tak boleh terima. Kan? Allah Ta'ala ni makna kita kata mati, tak boleh terima. Bila kita sebut tak boleh terima tu tak menerima subut. Subut ni tetap ada, tak menerima ada sekali-kali, akal tak boleh terima. Bila benda yang akal tak boleh terima ni dinama akan dia mustahil. Dinamakan akan dia mustahil. Macam tadi juga wajib, ada wajib bangsa nazari, ada wajib bangsa daruri. Mustahil pun begitu juga. Ada mustahil yang bangsa daruri, kena fikir-fikir. Lah sekali kita kata mustahil. Ada mustahil yang bukan bangsa nazari, bangsa daruri. Tak payah fikir, tak payah bicara. Kita terus hukum mustahil. Dia buat contoh seperti dia kata baharu bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni baharu, bukan qadim. Macam Siti Kasim. Tuhan dijadikan daripada gelombang. Mana ada yang menjadikan Tuhan? Tuhan dulu tak ada, lah baru ada. Itu mustahil. Akal tak terima. Kalau Tuhan kena jadi, itu dia baru tahu. Dia yang menjadikan makhluk. Tuhan ni dia yang menjadikan makhluk, bukan makhluk menjadikan dia. Mustahil pada akal. Bahawa kata Tuhan tu baharu. Baharunya Allah Ta'ala mustahil. Wajib Allah tu qadim atau bersifat khidam. Itu kita nak bubuh mana? Mustahil apa? Itu mustahil nazari. Kita fikir, kita hukum mustahil. Mustahil nazari. Tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Tiap-tiap jirim ni sebelum dijadikan oleh Allah Ta'ala, dunia ni sebelum dijadikan oleh Allah Ta'ala kan, dia tu ada, tapi ada dia bukan di alam nyata ni, dalam bentuk kehendak Allah Ta'ala. Dia panggil waktu imkan, belum wujud. Macam kita ni kan, kita sebelum wujud, kita berada di alam roh dengan kehendak Allah Ta'ala. Ada tu ada, tapi belum dilahirkan oleh ibu kita. Itu dipanggil, makna kata dalam ta'alluq iradat. Pada waktu kita di alam roh, kita tak ambil lapang. Tapi bila mak kita beranak kita di muka bumi ni, kita ambil lapang. Ruang udara tu kita ambil, ruang tempat kita ambil. Tiap-tiap jirim mesti mengambil lapang, mengambil ruang tempat dia nak duduk. Macam kereta kan, kalau besar ni berapa kereta boleh parking. Kalau dia kecil punya parking, kereta sikit lagi. Pasal apa bila kawasan parking tu luas, kereta boleh isi banyak? Sebab tiap-tiap kereta ambil lapang. Kalau kecil, dia ambil lapang yang kecil. Kereta besar ambil ruang lapang yang besar. Maksudnya tiap-tiap kenderaan mesti mengambil lapang, mengambil ruang. Kita pun begitu. Semua makhluk Allah di atas muka bumi ini semua mengambil lapang pada ketika wujudnya. Ketika diwujudkan oleh Allah, maka tiap-tiap makhluk ni ambil lapang. Itu dipanggil mustahil yang bahasa daruri. Cara spontan. Semua kita boleh terima pada akal bahawa tiap-tiap jirim mengambil lapang. Kan? Itu dipanggil mustahil daruri.
muda pada anak. Kita terus hukum mustahil. Mustahil tu mustahil daruri nama dia. Dua dah. Ketiganya, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Nak kata ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Kita boleh terima dua-dua. Aku tengok ular tu bergerak, mungkin, harus. Aku tengok ular tu diam, diam pun boleh. Munasabah, kemungkinan, boleh, harus. Ular tu diam pun tak, gerak pun tak. Itu mustahil. Mana ada ular tak gerak tak diam. Gerak dan diam ni salah satu sifat makhluk. Bila dia bergerak, dia tak diam. Bila dia diam, tak bergerak. Bergerak dan diam sekali, serentak. Mana boleh, yang tu mustahil tak? Tak gerak, diam, tak diam, gerak. Menantu tua pada pak mentua. Kemungkinan. Sebab ada orang makna kata dia tua pada pak mentua dia. Menantu muda pada pak mentua. Boleh jadi, harus. Sebab ramai menantu tua muda pada pak mentua. Itu contoh-contoh yang boleh kita ambil berkaitan dengan harus. Jadi kesimpulannya harus hukum akali ada 3 lah. Wajib, mustahil dan juga harus. Jadi akal kita ni kita kena bimbing bagi elok. Supaya kita hukum kena pada tempat dia. Allah tu maha kuasa. Mestilah wajiblah. Allah tu bijaksana, bersifat ilmu, mestilah. Allah tu bodoh. Tidak, mustahil. Benda ni kita boleh terima, itu tak ada masalah. Tapi yang jadi pada masyarakat, saya nak buat contoh. Bila kita ajak manusia kepada hukum Allah Ta'ala, marilah kita kembali pada hukum Tuhan, ikut hukum Allah Ta'ala. Di sana kita kedengaran ramai di kalangan orang Islam kata apa? Hukum Tuhan dah tak sesuai sekarang. Macam mana kita nak fikir, nak bagi penerangan pada masyarakat? Kita baca sifat 20 ni, nanti dia pening. Dia apa pening, dia apa belilau tu. Kita akan bagi contoh-contoh yang mudah. Betulkah hukum Islam tak sesuai? Apa kesan bila kita iktikadkan hukum Tuhan tak sesuai? Okey, sekarang ni macam ni. Saya pergi kedai kopi. Saya pergi kedai kopi. Encik minum apa encik? Kopi Okau. Kopi Okau. Lagi dia pun main kat saya kopi. Dia kacau. Saya ambil satu cancak. Saya hirup. Kau sungguh. Apa maksud kau sungguh? Tukang bancuh tu tak? Tukang bancuh ni hebat. Tukang bancuh ni pandai. Betul tak? Dengan kata kau sungguh. Tukang bancuh ni okey. Tapi kalau kita kacau, angkat tu, alamak, cerai. Apa makna cerai? Cerai ni tukang bancuh ni bodoh. Betul tak? Kita tak katalah tukang bancuh bodoh. Cukup kita kata cerai. Jadi maktikad kita, keyakinan kita, tukang bancuh tu bodoh. Betul tak? Bila kita puji hukum Tuhan, iktikad kita Tuhan tu hebat. Kalau kita peleceh hukum Tuhan, artinya iktikad kita Tuhan tu bodoh. Tak katalah Tuhan bodoh. Cukup kita kata, makna kata hukum Tuhan tak sesuai. Nak mudah faham macam ni. Saya pergi kedai kain, kedai jahit baju. Nak apa encik? Saya nak buat jubah selai. Encik pilih mana kain encik nak. Saya pun pilih lah kain yang saya mahu. Dia pun suka. Minggu depan encik main ambil. InsyaAllah siap baju ni minggu depan. Minggu depan saya main. Baju dah siap. Encik ambil baju ni, encik try pakai di bilik persalinan tu. Saya pun masuk bilik persalinan tu, saya pun pakai. Pakai. Sesuai sungguh. Ketat tak? Longgar sangat pun tak? Sesuai sungguh. Apa makna? Tukang jahit
Kita tak katalah tukang jahit tu pandai. Kita kata baju yang dia buat ni sesuai dengan aku. Tapi kalau kita pakai, Allah ketatlah, longganglah. Kita komplain baju tu, berarti tukang jahit apa? Bodoh. Kita kata baju tu tak sesuai untuk kita, iktikad kita, tukang jahit tu dah jadi bodoh. Maknanya kalau kita puji hukum Tuhan, berarti iktikad kita betul Tuhan bersifat ilmu, mengetahui, bijak. Kan? Kalau kita kata hukum Tuhan dah tak sesuai, berarti Tuhan dah bodoh. Dia buat hukum, dia tak tahu. Hukum dia nak buat ni, dia nak hantar malaikat makhluk. Dia tak tahu makhluk tu makna kata tak sesuai dengan hukum dia buat. Mana Tuhan ni tak bijak, tak pandai. Rosaklah akidah kita. Ini yang duk berlaku sekarang ni. Cuma kita nak bagi faham, kita paksa hurai bagi contoh-contoh yang mudah kita faham. Baca lagu ni saya, dia faham benin. Kena hurai contoh gini-gini. Oh, begitu ke? Iyalah. Tak tahu tebal, dia kata. Dia kena cerita sampai berat tu. Baru dia faham. Baik, masa yang ada ni saya nak bagi apa? Bagi soalan lah. Siapa nak soal boleh. Kok tak faham. Nak bagi faham betul-betul ni. Jangan duk main agak-agak. Keliru tak mau. Bagi faham. Wajib, mustahil, harus. Kita nak bagi ni apa kita nak letakkan mana i'tikad kita ni betul-betul. Silap letak tak boleh. Tuhan makna kita bersifat kudrat, berkuasa. Kita kata Tuhan lemah. Habislah rosaklah akidah kita. Akidah ni benda yang penting. Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Nabi kata tegap dan teguh satu bangunan tapak. Foundation tapak ni, nak buat bangunan ni tapak kena kuat betul. Teguh, tekap dan teguh agama kita, akidah, makrifah. Di atas itulah kita nak bina semayang, nak bina puasa, nak bina baca Quran, semua di atas tapak akidah. Jadi akidah kena kuat. Sebab tu soalan pertama ditanya oleh Allah, semua soalan akidah. Siapa Tuhan kamu? Kan? Apa kiblat kamu? Apa agama kamu? Semua ditanya berkaitan dengan persoalan akidah. Akidah ni cukup penting. Kalau ada keliru yang tak apa nak jelas, boleh tanyalah, insya-Allah. Ya. Boleh tanya. Kamu datang tadi pun tak apa, kita ayat ni dia keliru ke apa ke, kita boleh tanya tengok. Wajib, mustahil, harus. Tiga ni ya, berkaitan akidah ni ya. Ya. Wajib pada adat. Wajib pada adat, dia adat ni dia hukum dia pertambatan ada dengan ada. Ada dengan tiada. Ada dengan ada, ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan ada. Dia ada empat lah. Hukum adat ada empat. Ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Itu adat menghukumkan ada makan, ada kenyang. Mana wajib makan, wajib kenyang lah. Ada dengan ada. Makan, kenyang. Itu adat saja. Kita jangan pegang dia tu. Jangan pegang dia sebagai akidah. Dia cuma hukum adat. Adat ni kita buat jadi macam tu. Buat jadi macam tu. Makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Maka hukum adat menghukumkan ada makan, ada kenyang. Allah jadikan tu untuk mudah kita. Bila kita lapar, kan? Bila kita lapar, kita nak kenyang macam mana? Makanlah. Lagi Allah bagi mudah, kan? Untuk kemudahan kita. Tapi sebenarnya makan dia tidak mengenyangkan pada akidahnya, tapi pada adat saja. Hukum adat dia dipanggil hukum adat. Ada dengan ada, tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Tak makan, tak kenyang. Tak makan, tak kenyang. Tak makan, tak kenyang. Lapar. Tiada makan, tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Tiada dengan tiada. Ada dengan ada, tiada dengan tiada. Dah dua. Kemudian ada dengan tiada. Ada makan, tiada lapar.
Ada makan tak lapar, ada makan tak lapar, makan tak lapar, makan tak lapar, makan tak lapar. Maka dihukumkan ada dengan tiada. Ada makan, tiada lapar. Tiada dengan ada. Tiada makan, ada lapar. Tak makan, ada lapar. Tak makan, ada lapar. Lagu tu dia cerita dia. Tapi nak abaknya, hukum adat ni makna kata sah menyalahi. Tuhan boleh bagi salah, tak berlaku, boleh. Makan apa? Mak tahu lah. Tak makan nama dekat sebulan dah. Cik tak makan. Tak lapar kau? Tak tahu, tak rasa lapar pula ada. Ada orang makan. Dia tak makan, dia tak lapar. Badan kuih. Tak ada selera nak makan. Ada jenis macam tu. Ada juga orang makan tak kenyang-kenyang. Makan lapar. Lepas apa? Dia belah hantu raya. Dia belah hantu raya. Bukan dia makan, hantu raya dia makan. Jadi hukum adat ni sah menyalahi. Ada soalan lagi? Wajib nazari, wajib daruri. Wajib nazari ni nazar ni fikir. Kita nak hukum kata dia wajib, kita kena fikir dulu. Kena buka kitab, tengok Quran, tengok hadis, kita hukumkan ada. Contoh. Kan? Adanya Tuhan. Tuhan ni ada. Kita kata Tuhan ni ada. Nak hukum Tuhan ada, fikir dulu. Betulkah Tuhan ada? Kalau Tuhan tak ada, bolehkah ada alam ni? Fikir. Lalai sekali, kita hukumkan Allah tu ada. Wajib tu dipanggil wajib nazari. Dinazar, dipikir, ditilik. Ya, baru kita hukum dia wajib. Satu lagi, wajib daruri. Daruri ni makna kata kita kena cara spontan kita hukum dia wajib. Contoh tadi, pak tua pada anak. Nanti aku nak beli rumah, nak fikir betul ke buat tua pada anak. Yang tu tak payah fikir dah. Terus kita hukum wajib. Wajib tu panggil wajib daruri. Wajib daruri. Kita tak payah fikir dah. Cara darurat, cara spontan kita hukum kata wajib. Jadi 6 lah tu. Jadi wajib ada 2, daruri nazari. Mustahil ada 2, daruri dengan nazari. Harus pun ada 2. Harus daruri, harus nazari. Itu dia. Baik, saya buat satu kesimpulan macam Tuan Husin kata sini. Dia kata sini, dan bahawasanya, sama sikit lagi nak, dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Hukum syarak mewajibkan ke atas kita. Yang dinamakan mukallaf itu mengetahui segala, dia kata sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Syarak memperwajibkan kita mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah ni banyak. Tapi ikut qaul Imam Mansur Maturidi, 20 sifat. Kena tahu 20 sifat tu. Wajib wujud qidam baqah sampai kaunuhu mutakalliman. Tapi kalau ikut qaul Imam Abu Hasan Asy'ari, 13 ayat. Dia kata yang sifat maknawiyah tu tak wajib tahu. Tapi tolak tak boleh. Wajib kita tahu. Wajib kita kata Imam Abu Hasan Asy'ari, tak wajib kita mengetahui yang 7 tu. Jadi tinggal 13 lah. 1 sifat nafsiyah, 5 sifat sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani. Yang 13 ni kata Imam Abu Hasan Asy'ari wajib mengetahui. Kita ketahui dengan jalan tafsir. Nama sifat tu satu nama. Wujud. Tu sifat tu wujud. Artinya tu ada. Wujud tu nama sifat. Artinya ada. Terjemahan bahasa Melayu. Maknanya sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat, tak dikerenakan dengan satu kerana. Yang tu kena kita faham.
apa pengertian dia. Lepas tu kena buat main mustahil dia. Mustahil Allah tu Adam. Kemudian last sekali buat main dia punya dalil. Apa bukti kata Tuhan tu ada. Jadi tiap-tiap satu sifat kena ada 5 benda ni. Baru dinamakan secara tafsir. Kita kena tahu 20 sifat ni ataupun 13 sifat kita kata tadi, kita kena tahu. Tiap-tiap mukallaf hang akhir balik kena tahu. Tak tahu tak boleh. Dan segala sifat yang mustahil atasnya, makna kata lawan daripada sifat yang 20 tadi, lawan sifat 13 tadi, kita kena tahu. Lawannya wujud artinya ada. Lawannya Adam. Adam tu tak ada. Mustahil Tuhan tak ada. Wajib Tuhan ada. Yang mustahil pun kita kena tahu. Orang tanya apa tahu mustahil. Dia dalam ilmu agama ada jenis macam tu. Fiqh pun begitu. Bukan takat kita wajib tahu apa yang Tuhan suruh. Kita kena tahu juga apa yang Tuhan larang. Supaya kita tahu yang Tuhan larang, kena tinggal. Wajib sembahyang. Lawan wajib apa? Mustahil minum arak. Kalau orang sembahyang pun sembahyang, arak pun minum, tak jadi. Ya tak? Kita kena tahu apa yang Tuhan suruh, sembahyang, puasa, zakat, haji, kena buat. Yang Tuhan larang, berjudi, minum arak, berzina. Pun kita kena tahu, supaya kita tolak dia, tak buat dia, tinggal dia. Jadi yang fiqh pun macam tu. Yang ni pun sama lah. Wajib kita tahu apa yang wajib bagi Allah, supaya kita isbat, kita terima, kita i'tiqad, pegang kuat-kuat. Dan wajib juga kita tahu apa yang mustahil bagi Allah, supaya kita tolak, jangan terima. Macam pokok Wahabi duk kata tu, Tuhan ada tangan. Tuhan ada tangan. Tangan ni makna menyerupai makhluk lah. Sedangkan kita mengaji sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala tu dengan segala baru. Mana Tuhan tak ada, mustahil ada tangan. Mustahil, tak terima pada akal. Mukhalafah tadi. Jadi yang betul pun kita kena tahu, supaya kita ambil, kita buat. Yang salah pun kita kena tahu, supaya kita tolak dia. Kita tolak aja. Yang wajib pun kita kena tahu, supaya kita isbat, kita i'tiqad. Yang mustahil pun kita kena tahu, supaya kita tolak dia, jangan terima dia. Dia kata. Tengah orang tak faham. Apalah? Yang wajib sudahlah. Buat apa yang mustahil? Lah. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan kata, hendaklah kamu bertawakul, menyerah diri kamu pada Tuhan. Tuhan mana? Allazi. Tuhan yang al-hayyul. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, yang hidup tak mati. Tuhan ini sebut dua-dua. Hidup pun Tuhan sebut, mati pun Tuhan sebut. Tuhan kamu, Tuhan yang hidup tak mati. Wajib hidup, mustahil mati. Dia macam tu. Macam ni. Baju ni. Apa salah? Baju saya putih. Cukup lah kan? Tapi nak bagi kuat pahaman kita, pegangan kita tu, baju aku putih, tidak hitam. Tidak hitam tu dah bak putih sungguh. Mat, aku dengar anak isteri hang mau beranak. Anak apa? Anak saya ustaz laki-laki, bukan perempuan. Nak abang laki-laki sungguh. Bukan perempuan tu, mana nak tahkikkan lagi dia tu laki-laki. Ada tak? Itu cara ilmu akidah dia itu. Baca sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Nafi isbat. La ilaha makna kata nafi, illallah isbat. Ada nafi dan isbat. Segi akidah dia begitu. Tuhan aku, Tuhan yang hidup, tidak mati. Tuhan aku, Tuhan yang berkuasa, tidak lemah. Kan? Dia sebut macam tu. Jadi menafikan yang mustahil ni untuk menguatkan lagi yang wajib tadi ni. Dia pasien tu. Jadi kita kena tahu yang wajib, segala sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, dan segala sifat yang harus padanya pada Allah Ta'ala. Kena tahu, wajib tahu di soal akidah. Kalau kita tak tahu, ulama tak khilaf, istimewa ulama, ulama sepakat, ittifaq ulama, akidah dia tak sah.
Bila akidah tak sah, semayang tak sah, semua tak sah. Buka lagi tak pekah. Syarat sah semayang mesti Islam. Orang Islam akidah dia sah. Mana hang tak Islam, akidah tak sah, semayang sia-sia. Tu kena mengaji tu. Saya duduk pondok orang perempuan rajin. Daripada duduk himpun 2-3 orang. Hang dengar ni aku nak baca, betul tak betul. Seorang pegang buku. Wujud artinya ada, wajib ada, mustahil tiada dalilnya, baru alam ini, mustahil, qidam apa. Daripada ulang tu, bagi faham. Faham bab akidah. Akidah tu selalu diulang-ulang. Kan? Itu dia. Kena tahu, yang harus pun kena tahu padanya. Dan demikian lagi, segala sifat yang takluk bagi zat segala rusul alaihimus salatu wassalam. Bukan setakat kita kena tahu bagi Allah Ta'ala, Rasul pun kena tahu. Sifat siddiq, amanah, tabligh, watanah. 4 yang wajib. Lawan dia pun kita kena tahu. Kan? Itu dia. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu makna kata secara umum lah, secara ringkas. Kita dapat tahu petang ni, hukum akal tadi ada 3. Wajib, mustahil, harus. Kemudian pula wajib atas tiap-tiap mukallaf nak kena tahu benda-benda sifat-sifat yang wajib, mustahil, harus ni yang ada pada Allah, yang ada pada Rasul alaihi wassalam. Maka dengan pegangan yang betul ini barulah sebutan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah tu bermakna. Tidak sebut saja, kita sebut kan gulai. Itu sebut gulai. Tapi kita yang buat gulai ni, kita tahu dalam gulai itu ada apa? Ada rempah, ada cabai, ada bawang, ada halia. Jadi makna terperinci dalam gulai itu ada apa? Bila kita mengaji ni, dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, dia ada benda-benda sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, yang harus. Lepas tu asyhadu ni artinya a'lamu. Asyhadu alla ilallah, aku tahu. Aku naik saksi tu artinya aku tahu. Bila kita nak menyaksi satu, kita kena tahu. Jadi bila kita makna sebut gulai, kita tahu dalam gulai itu ada apa? Ada rempah, santan, semua ada. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita tahu dalam tu ada sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan harus bagi Allah Ta'ala. Dalam tu ada sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan juga sifat yang makna kata harus bagi Rasul. Jadi yang wajib bagi Allah kita kena pegang kemai-kemai. I'tiqad sungguh-sungguh. Yang mustahil kita kena tolak. Bagi Allah Ta'ala. Rasul pun macam tu juga. Jadi pegangan kita pegang sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati kita pegang kuat-kuat akidah ni. Terutama bila kita dekat-dekat nak mati. Tu setan dia main. Dia mari. Kan? Dia main ropar lagu saya. Ada janggut lagu saya. Gigi rompang lagu saya. Aku silap belajar kampung. Tuhan sebenarnya tak ada. Minta maaf lah kat pakcik-pakcik. Tu setan ropar lagu saya. Dia nak merosakkan akidah kita. Tapi pegangan kita kuat. Aku pegangan aku bukan pasal ustaz. Bukan pasal semua. Aku yakin aku mengaji. Mana boleh Tuhan tak ada? Haram jadah hanya duk kacau aku. Kita tolak dah. Jangan kita duk ikut dia. Tuhan tak ada sebenarnya. Aku silap babak kampung. Ya ke? Kacau kita. Dia nak mati tu dia main macam-macam. Kalau dia main rupa mak kita, rupa pak kita, tok wan kita, tok kita, dia main nak pujuk kita bagi mati sesat. Benarnya tu setan tu. Jadi pegang-pegang ni, pegang kemai-kemai. Pegang kemai-kemai, jangan lepas. Pasal apa kita pegang kemai? Sebab kita mengaji, kita berdalil, berhujah dengan kitab, dengan Quran, dengan hadis. Kita bukan ikut siapa-siapa. Siapa betul, kita ikut. Jangan dia tak betul, kita nak ikut dia. Jadi makna kata pegang sungguh-sungguh lah benda ni. Bila kita pegang sungguh, insya-Allah dunia kita bahagia, akhirat pun kita bahagia, insya-Allah. Last sekali aku ada soalan lagi. Tak ada, nak tutup dah. Tu yang payah tu. Nak kata tu takut lah kan. Tapi bahayalah.
Dia apa kena belajar? Kita semayang, kita tak belajar. Takdirnya semayang kita betul. Tapi betul bukan pasal belajar. Betul dengan kebetulan. Tak sah. Dia kena belajar. Semayang ni kena belajar. Rukun dia mana, sah batal dia apa. Sampai kita buat, aku ni betul tak betul, aku pun tak tahu. Dia tak mahu macam tu. Dia dalam kitab ni kita akan jumpa syarat sah semayang, mengetahui kaifiat semayang. Maknanya kita tahu semayang kita ni betul, bacaan kita betul, rokok sujud kita betul. Main agak-agak tak mau, main ikut-ikut tak boleh. Dia mesti dengan ilmu. Apatah lagi bab akidah, kena belajar. Jangan tu kadang-kadang nak baca macam mana. Kesian kita tengok orang kita ni yang tak pernah mengaji pun ada. Hang tak mengaji macam mana nak kenal Tuhan? Bila kau tak tanya dah, hang tahu tak sifat Tuhan? Sifat 20. Sifat 20 tu menatang apa? Menatang. Dia ingat bewak ke apa lah? Dia boleh tanya kita menatang apa? Teruklah hang ni, dia kata. Ramai bukan sikit, ramai cukup ramai. Kita ni lah buat kerja-kerja dakwah ni. Kerja kita dakwah, ajak orang main mengaji. Jadi ustaz-ustaz duduk di pondok ni, kita mengajak. Jadi kita semua kena main peranan. Main peranan, ajak orang main mengaji. Kesian kat mereka ni, kesian. Kalau hang tak tahu sifat 20 ni, semayang tak sah. Pasal Nabi sebut dah, bangunan ni dibina atas tapak. Agama dibina atas akidah. Jadi kalau kita mana buat ibadat dengan tak ada akidah, macam buat rumah tak ada tapak. Buat dalam payah, buat bangunan dalam payah, dah runtuh habis kan nak. Dia tak mahu ada. Dia mesti buat foundation dulu, beam, ataupun kita filing dulu. Lepas tu baru buat tapak. Atas tapak baru naik tiang, naik dinding, naik apa semua atas tapak. Semayang, puasa, zakat, haji, semua dibina atas tapak akidah. Lepas tu Nabi 13 tahun duduk di Mekah, cerita bab akidah ya. Ayat turun semua bab akidah. Kita tengok semua ayat-ayat berkaitan akidah. Jadi untunglah kita dapat duduk mengaji ni, untung sangatlah. Allah Rabbi Karim. Mana pilihan Allah. Allah sayang kat kita dapat mengaji, betulkan akidah kita. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kita nak buat lagu mana? Nak dakwahkan, nak ajak, nak tarik lagu mana? Tak tahu. Kalau yang main mengaji bukan ramai. Satu kampung tu kita kata adalah 1000 orang. Yang main masjid 20 orang. Yang tak pernah main mengaji daripada muda pun ada. Nak kata lagu mana saya pun tak tahu lah. Nak tak maulah tuduh apa-apa. Tapi ikut apa Tausin kata ni, bayarlah. Dia kalau ilmu akidah, dia boleh, kalau kita tak mengaji, dia boleh menyebabkan akidah kita tak sah, iman kita tak sah. Kalau kita tak mengaji ilmu fiqh, dia boleh menyebabkan semayang ibadat kita tak betul, tak sah. Kena mengaji. Ilmu tasawuf, kalau kita tak mengaji, boleh menyebabkan kita memiliki sifat-sifat yang tak terpakai. Sombong, takabur, riak, macam-macam sifat. Kita pun tak tahu kita riak. Macam kawan saya tu, unit amal di Taman Selasih kat Kulim. Muda lagi, baru 40 tahun umur. Dia beli basikal baru. Baru beli basikal 2 hari, 3 hari. Dia menyertai mereka duduk naik kayuh. Pagi-pagi ni kayuh naik bukit pun kan. Tengah-tengah kayuh, tetap dada rasa lain. Dia berhenti. Berhenti dia nak menapis, tak boleh. Tepi dia berhenti tu ada satu rumah. Dia tu bomba pencin. Bomba ni, orang bomba ni main duk tekan-tekan dada dia. Boleh menapis sikit, panggil ambulan. Ambulan tak ada sampai, dia main sedih lagi. Mati terus. Saya tanya kawan tu, dia tak tahu kan dia tu sakit jantung. Dia tak tahu. Dia sendiri tak tahu. Doktor cek 3 jantung dia tersumbat. Jadi kita ni sampai tak tahu apa satu, macam mana? Kan? Akidah kita, macam kita mengaji ilmu, tak mengaji ilmu tasawuf. Kita sombong, kita tak tahu kita sombong. Kita hasad dengki, aku bukan hasad dengki tahu. Aku nak cerita aja. Dengki dah lah tu. Kawan beli kereta baru. Kita cerita kat dia, Mak, aku dengar jiran hang sebelah tu beli kereta baru. Alah, hutang. Biar bila dia hutang, bukan yang tak bayar. Dia habisin macam apa? Alah, hutang. Asal dengki dah lah tu. Dia duk kata dia tak dengki lagi. Dia dah kena penyakit
jantung, dia tak tahu dia sakit jantung. Sekali mati terus. Dengan buat pasal orang darah tinggi, dia tak tahu dia darah tinggi. Makan daging banyak-banyak. Hari-hari tulang. Sekali kena KO terus. Kalau kita tahu, ada tidaknya kita nak jaga. Kita tahu kita ni kan, kita mengaji kita tahu. Ni sombong, kita cari jalan nak tolak sombong. Ni hasad dengki, kita cari jalan nak tolak. Kan? Itulah 3 ilmu ni jangan tinggal. Usuluddin, tauhid, fiqh, tasawuf. Ngajilah. Habis masa dengan mengaji. Dan akhir sekali nak bawa satu khabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Siapa mati sedangkan dia tengah menuntut ilmu, yang kita duduk pondok ni kan, kita duduk ulang alik main mengaji hari-hari, tiba-tiba kita mati. Dia menuntut ilmu tu untuk apa? Liyuhya bihil islam. Tujuan dia nak menghidupkan agama Islam. Itu niat kena betul. Kita mengaji dah, niat tu bagi betul. Apa niat kita? Nak hidupkan agama Islam dalam diri kita. Aku nak beramal dengan hukum agama ni. Jadi kita mengaji niat yang betul. Tiba-tiba kita mati. Kita mati, dalam keadaan tu kita mati. Diambil oleh Allah Ta'ala. Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Nabi janji kita akan bersama-sama dengan aku, dengan Nabi. Bersama-sama ia akan duduk di syurga besok bersama-sama Nabi, darajatan wahidah, derajat yang satu. Ini peluang kita. Kita dah duduk sini, berbetul niat saja. Takdir Tuhan ambil kita, Masya Allah. Tapi kebanyakan saya tengok macam tu lah. Orang ahli pondok, duduk di pondok, duduk mengaji ni, dia mati, muka senyum. Muka senyum, tenang ya menghadapi mati. Kita duduk sembahyang 5 waktu, duduk baca Quran hari-hari, duduk dengar nasihat hari-hari. Jadi ini merupakan nikmat Allah yang cukup besar ke atas kita. Ya Allah tak bagi pada setengah orang. Allah bagi kat kita. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas anugerah Allah, Tuhan letak kita tempat yang macam ni, bahagia. Ya Allah sifat Nabi sifatkan taman-taman syurga. Tempat mengaji di taman syurga. Hingga Nabi kata kat sahabat, hampa ni kalau jumpa taman-taman di syurga, taman-taman syurga di dunia ni, apa jumpa taman-taman syurga tu, hampa singgah. Sahabat tanya, apa taman-taman syurga? Tempat majlis ilmu. Tempat mengaji. Jadi syukurlah banyak-banyak, insya-Allah. La in syakartum la azidannakum. Kita syukur, Allah tambah besok, insya-Allah. Itu saja no. Jadi baru-baru ni dengar cerita kan, orang cerita saya ni keluar dalam Facebook lah semua. Rupanya kita ni berapa lama dah makan daging. Daging import tu depa tukar plastik. Kan? Semua main India, main Brazil ada, main Australia ada, main New Zealand ada. Daging yang tak sembelih pun ada. Sampai peringkat kata daging kangaroo pun main. Sejak tu saya dapat telefon banyaklah pada kawan-kawan, minta ustaz main mengajak bawalah daging lembu. Kami pun tangkap dah lembu sembelih. Kita kena sembelih lembu lah. Seminggu sampai 2-3 ekor. Selang sehari kita sembelih lembu nak memenuhi permintaan orang ramai. Pasal kita bawa, orang lebih yakin. Kita sendiri, kita belah sendiri. Siapa nak tu ada lah. Kita jual buat setengah kilo. Setengah kilo RM15. Mana sekilo RM30 lah. Setengah kilo kita belah sendiri. Jadi kita jual marah lah sikit. Lembu kita belah sendiri. Budak-budak pondok belah. Ajak dia belah lembu. Itulah. Siapa berhajat adalah saat-saat ni. Itu saja lah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.